sejahtera, Berita Tengah Hari anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tumpuan Berita Tengah Hari, 3 maut nahas membabitkan lori trailer pagi tadi. Tiga maut dalam nahas membabitkan lori dan trailer di kilometer 100.3 Lebuhraya Utara Selatan arah selatan. Insiden berlaku pukul 4.40 pagi tadi. Identiti mangsa yang maut masing-masing disahkan Edi Suherman dan Ujang Jamaluddin. Manakala identiti seorang pemandu lori masih belum dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yompeng, penolong penguasa bomba Osman Mahmat Bahir mengesahkan mengenai insiden memaklumkan kesemua mangsa meninggal dunia di lokasi. Lori yang dinaiki mereka merempuh belakang sebuah trailer. Operasi menyelamat tamat pada 7.42 pagi dan kesemua mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR, 3 lagi mangsa bot terbalik di perairan Kemasin, Bacok, Kelantan. Operasi disambung semula pukul 6 pagi tadi melibatkan jarak pencarian diperluas ke 324 km bagi mengesan kesemua mangsa. Komando Operasi SAR, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob memaklumkan operasi hari ini melibatkan lebih banyak aset termasuk pesawat udara bombardier yang diterbangkan khas dari Subang, Selangor. Beliau yang juga pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Kelantan turut memberitahu operasi mendapat bantuan nelayan tempatan serta kerjasama kerajaan Thailand. Untuk kes-kes tertentu yang macam mencari dan menyelamat, kita akan memohon bantuan daripada kerajaan Thailand dan perkara ini telah kita amalkan lama dan kerajaan Thailand iaitu polis marintai mereka dan Navy sentiasa membantu kami untuk memastikan perairan mereka dironda bila berlakunya kes-kes macam ni, sebab kebiasaannya memang akan hanyut ke sebelah sana mengikut musim lah puan. Jadi begitu juga dengan mereka, jika ada apa-apa berlaku di perairan mereka, hanyut ke sebelah kita dan kita akan membantu mereka sedaya upaya. Arman Ismail 43 tahun, Harun Daud 60 tahun dan Cik Wadi Bakar 40-an merupakan 3 mangsa yang masih belum ditemukan sehingga laporan disiapkan. Di Perak pula, usaha mencari dan menyelamat seorang kanak-kanak emas di Sungai Kampung Loh Karai diteruskan pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak menyatakan kawasan pencarian diperluas dalam lingkungan radius 6 hingga 7 km. Operasi dilaksana dengan kekuatan pegawai dan anggota Bomba Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kangsar dan BBP Sungai Siput. Semalam, Muhammad Danish Irfan, 6 tahun, dipercayai lemas di sungai berkenaan ketika sedang beriadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Muara Johor terus mencatatkan pengurangan. Sehingga 12.30 hari tadi, 16 penduduk daripada 4 keluarga masih ditempatkan di PPS SK Seri Menanti. Exko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan berkata, PPS itu mula dibuka pada 23 Jun lalu. Antara agensi terlibat pejabat daerah, Angkatan Pertahanan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Susulan pendedahan isu peniaga warga asing di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang dan Padang Jawa Selangor yang disiarkan dalam Berita Tengah Hari Sabtu lepas. Serbuan di lokasi berkenaan dilaksana Majlis Perbandaran Kelang MPK tidak sampai 24 jam selepas siaran. 7 notis dikeluarkan terhadap premis yang dikendalikan warga asing di Bandar Sultan Sulaiman, manakala di Kampung Jawa pula menyaksikan 12 premis yang menjalankan perniagaan tanpa lesen diarah tutup. Yang di-Pertua MPK Dr. Ahmad Fazil Ahmad Tajuddin mengakui tindakan memberi notis serta membatalkan lesen pemilik premis tempatan yang menyewakan premis dan lesen terhadap warga asing
tidak berkesan. Justru melihat kesalahan serupa berulang, tindakan senarai hitam dikenakan terhadap peniaga tempatan. Kita senarai hitam kita freeze lah. Mungkin kita ambil tempoh masa, let's say katakan 2 tahun, 3 tahun. Tak payah, nama ni sekian-sekian ni tak payah dah. Tak boleh pun dah. Blacklist lah. Waktu dulu kita bukan orang, kita pun support warga asing, kita pun susah lah. Kan? Kalau kita biar macam ni, yang warga tempatan akan jadi warga asing di tempat, di negara sendiri, di kawasan sendiri. MPK juga katanya telah menempatkan anggota penguat kuasa di pasar malam yang beroperasi secara haram dekat Bandar Sultan Sulaiman selepas menerima aduan awam. Perkara ini diberi penjelasan selepas beliau mempengerusikan mesyuarat penuh bulanan MPK di Dewan Mesyuarat Raja Mahadi Klang. Kes demam denggi di Negeri Sembilan merekodkan peningkatan 22% bagi tempoh Januari hingga 27 Jun lepas kepada 1,498 kes berbanding 1,228 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. Virapan menerusi kenyataan menyatakan Seremban merekodkan angka kes tertinggi dengan 1,263 kes diikuti Rembau 56, Port Dickson 55, Jempol dan Tampin masing-masing 43 kes, juga Kuala Pilah serta Jelebu masing-masing 19 kes. Untuk minggu ke-26 iaitu dari 21 hingga 27 Jun, sebanyak 82 kes direkodkan di seluruh negeri ini. Kenyataan turut memaklumkan tiada kematian akibat denggi dilaporkan pada minggu itu menjadikan angka kes kematian kekal 6 individu atau 0.4% daripada keseluruhan kes setakat ini. Pihak berkuasa juga mengesan 30 lokaliti masih aktif dan kesemuanya di Seremban. Kita beralih ke pilihan raya kecil PRK Don Chini. Bagi memastikan kelancaran proses pengundian Sabtu ini, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pekan telah membuat persiapan rapi. Lebih 600 pegawai dan anggota polis bakal bertugas pada hari berkenaan. Kesemua mereka, kata Timbalan Menteri Dalam Negeri 1 Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, telah diberi latihan pengendalian pilihan raya. Kita telah minta supaya polis di daerah Pekan ini mengadakan ada 4 peringkat, iaitu hari yang semasa kita melakukan atau hari penamaan calon. Kita mesti ikut SOP PRK Chini. Yang keduanya masa berkempen, kita juga mesti ikut SOP. Yang ketiganya semasa kita membuang undi. Yang keempatnya semasa penjumlahan dan pengumuman keputusan pilihan raya. Ini keempat-empat ini mestilah proses keempat-empat ini mestilah dipatuhi oleh orang ramai, dipatuhi oleh petugas supaya mengikut SOP PRK Don Chini. Mesyuarat penugasan ini juga jelas beliau bukan sahaja melibatkan polis, malah termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Kementerian Kesihatan juga Suruhanjaya Pilihan Raya. Dalam masa sama, petugas media juga diberi taklimat mengenai garis panduan liputan berita sepanjang hari pengundian. Hari pertama pembukaan semula prasekolah dan tabdika di seluruh negara berjalan lancar mengikut Prosedur Operasi Standard SOP ditetapkan. Zehra Zamri yang membuat tinjauan di tabdika dan Taska Kemas Bunga Raya Putrajaya punyai laporannya, saksikan. Lebih RM6 juta diperuntuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi tujuan proses membasmi kuman melibatkan 520 taska dan 10,910 tabika kemas bagi mengelak berlakunya jangkitan baharu COVID-19. Ibu bapa diharap tidak khawatir untuk menghantar anak masing-masing kerana semua pemaju masyarakat tabika dan tadika kemas telah diberi panduan berkaitan pematuhan SOP yang telah dikeluarkan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif menjelaskan sistem penggiliran kanak-kanak di taska dan tadika dibuat bagi memastikan penjarakan sosial dapat dipatuhi.
kita mengamalkan giliran, jadi dia memang tak penuh lah, 50-50 lah. Kerana dia ini hari dia datang, besok dia cuti, kawan lain dia datang. Macam di kelas tadi tu, dia ada orang lain juga datang, tapi dia orang ada online terus menerus selama 4 jam. Jadi interaksi berlaku secara virtual. Kalau kita hanya mengurus anak kita beberapa jam, tapi mereka ni very dedicated, they love kids, and mereka memang terdedah kepada kursus profesional. Minimum dia orang ni adalah diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. So SOP ni akan berlaku, dia satu budaya baru. Dia bermula di rumah, kemudian dia di tabika, di taska, dan balik semula di rumah. Jadi bila lama-lama nanti dia akan jadi satu norms yang biasa. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke Tabika dan Taska Kemas Bunga Raya di Putrajaya. Hadir sama Ketua Setiausaha Datuk Dr. Muhammad Jailani Muhammad Yunus dan Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Yasid Bidin. Sementara itu, guru tadika menyambut baik pembukaan semula ini bagi membolehkan anak-anak kemas meneruskan pembelajaran. 16 daripada 22 kanak-kanak tadika Kemas Bunga Raya hadir pada hari pertama. Sebelum ni kami memberi pelajaran melalui RAH, iaitu rancangan harian daripada jabatan. Tapi dalam tempoh PKPP ni, pembelajaran harian adalah berteraskan kepada kebersihan, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak. Ini adalah untuk membiasakan mereka dengan norma dan situasi yang baru. Taska Kemas memiliki 9,575 kanak-kanak di 520 premis dan 218,177 kanak-kanak di 10,910 tabika seluruh negara. Aisyah, seronok tak dapat jumpa kawan-kawan hari ini? Seronok. Saudara, pembukaan semula sepenuhnya prasekolah dan juga tadika pada hari ini disifatkan sangat penting bagi kesejahteraan anak-anak ini yang sememangnya memerlukan interaksi sosial bagi perkembangan psikologi mereka. Ini kerana interaksi bersemuka ini jauh lebih berkesan daripada pembelajaran dalam talian sepenuhnya. Nak lagi anak-anak ini dalam pendedahan kepada gadget harus ada batasnya. Sira Zamri, Berita RTM. Jom belajar. Peruntukan RM10 juta disediakan melalui pakej jana semula ekonomi negara penjana bagi membantu kumpulan petani berpendapatan rendah kategori B40. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, melalui pakej itu dianggarkan 12,000 individu dan 800 komuniti memperoleh manfaat dan seterusnya meningkatkan pendapatan kumpulan sasar. Komuniti ini melibatkan peruntukan sebanyak 10 juta. Seperti yang saya katakan tadi, ianya dibagi secara individu ataupun secara berkumpulan. Secara individu maksimumnya RM500 per seorang dan secara community 10 orang maksimumnya sebanyak RM50,000. Ianya dibuat dalam bentuk in kind, bukan dalam bentuk wang ringgit tetapi in kind, dalam bentuk baja, khidmat nasihat, bentuk benih, peralatan dan sebagainya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas program Walkabout Pertanian Bandar Menteri Pertanian dan Industri Makanan di Felda Chini 1 pekan. Permohonan bagi dana atau grant komuniti itu sudah boleh dikemukakan melalui Agrobank bermula Sabtu lalu. Program bakal diperluas ke seluruh negara secara berperingkat bagi memastikan lebih ramai komuniti petani terutamanya di luar bandar yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 memperoleh manfaat. Ketua Menteri Sarawak Datuk Abang Johari Tun Openg menyatakan komitmen kerajaan negeri meneruskan pembinaan 3 jambatan di negeri itu yang dibatalkan kerajaan persekutuan terdahulu. Kos pembinaan bagi jambatan Rambungan, jambatan Batang Lupar serta jambatan Batang Igan dibiayai kerajaan negeri. Keputusan kerajaan negeri bagi mempercepat pembangunan jalan pesisir yang menjadi penghubung kawasan luar bandar ke bandar.
Kalau dikaji semula mungkin akan lambat. Apa yang telah kita komit daripada kajian negeri. Anda minta lagi? Tak payah. Kita proceed. Kita proceed on the state. Bercakap selepas Majlis Pecah Tanah projek Calan Sungai Maung ke Segudup di Kampung Segudup, Batu Kawa, Kuching, Dato' Abang Johari turut menjelaskan projek ini melibatkan kos RM29 juta merupakan pembinaan jalan baharu mengikut piawaian Jabatan Kerja Raya. Laluan bermula di Jalan Datu Temenggung, Tan Meng Chong sepanjang 3.6 km melibatkan 2 jambatan konkrit melintasi Sungai Maung dan Sungai Pedada. Manakala Kampung Sungai Maung yang dihubungkan dengan Jalan Baharu melalui satu jalan kecil sepanjang 69 meter. Semua masjid surau dan surau kebenaran solat Jumaat di Selangor dibuka untuk solat Jumaat dan solat fardu bermula Jumaat ini. Perkenan diberi Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengenai perkara itu selepas mendapat taklimat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS berkaitan data terkini wabak COVID-19 di negeri itu. Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani bagaimanapun menjelaskan bilangan jemaah yang boleh menunaikan solat pada satu-satu masa di masjid serta surau masih tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagi surau kebenaran solat Jumaat, jemaah untuk solat Jumaat dan solat fardu ditetapkan 40 individu tidak termasuk pegawai dan ahli jawatan kuasa surau. Segala pelaksanaan dan urusan pentadbiran berkaitan titah terbaharu Sultan Selangor akan dikeluarkan JAIS serta jawatan kuasa masjid dan surau berkenaan. Bursa Malaysia dibuka tinggi secara menyeluruh hari ini menjejaki peningkatan di Wall Street. Pada pukul 12.18 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 4.62 mata kepada 1,505.59 mata. Antara saham aktif V Solar naik 2.5 sen kepada 9 sen, PHB meningkat setengah sen kepada 1.5 sen dan Iris naik 1 sen kepada 19.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tertinggi pula antaranya Harta bertambah 86 sen kepada RM13.86, Top Glove meningkat 56 sen kepada RM16.66, manakala Chintek naik 33 sen kepada RM5.88. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Ini susulan lonjakan harga minyak mentah berikutan pengurangan dalam laporan inventori minyak mentah. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.279 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.069 dan berada pada 3.973 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.292 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.803 berbanding euro. Bayaran fasa ketiga bantuan sara hidup BSH bakal dibuat sebelum akhir bulan ini. Pembayaran kepada 5 juta penerima iaitu 3.8 juta isi rumah dan 1.2 juta individu bujang itu melibatkan berjumlah 3 bilion ringgit. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam laporan laksana ke-11 mengumumkan penerima kategori isi rumah akan turut menerima tambahan bantuan RM120 bagi setiap anak berusia bawah 18 tahun terhad kepada 4 anak. Pelaksanaan pembayaran secara tunai Bantuan Prihatin Nasional BPN dan BSH 2020 fasa kedua serta ketiga bagi kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang tiada akaun bank akan bermula hari ini hingga 31 Julai ini. Usaha tersebut bakal memanfaatkan 53,325 penerima dengan implikasi kewangan bernilai 28.7 juta ringgit.
Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Perbendaharaan Malaysia Sarawak akan turun ke lokasi-lokasi yang ditetapkan bagi memudahkan urusan penerima di kawasan berkenaan. Sehingga 26 Jun, seramai 10.215 juta penerima BPN telah menerima bantuan melibatkan keseluruhan bayaran berjumlah 10.90 bilion ringgit. Ribu pekerja Airbus yang berpusat di Eropah bakal ditamatkan perkhidmatan, laporannya seketika nanti. Dan untuk memacu pemulihan ekonomi negara melalui proses digitalisasi perniagaan, kerajaan akan menubuhkan dana penjana nasional berjumlah 1.2 bilion ringgit dengan peruntukan 600 juta daripada kerajaan dan dipadankan dengan 600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsa. Dana ini akan digunakan untuk memupuk inovasi dan mengembangkan bakat modal teroka tempatan ataupun domestic venture capital. Perlu melonggarkan sekatan pergerakan di seluruh negara kecuali 7 negeri yang paling teruk terjejas akibat pandemik COVID-19. Meskipun sekatan pergerakan itu telah dilonggarkan, namun Presiden Martin Vizcarra berkata pintu sempadannya masih ditutup. Menurut Vizcarra, 7 negeri itu ialah Arequipa, Ancash, Ica, Junin, Huánuco, San Martin dan Mata Dior. Sekatan pergerakan di 7 negeri itu akan diteruskan bermula hari ini sehingga hujung bulan ini. Bagaimanapun beliau berkata, pergerakan rakyat masih terhad hanya untuk urusan penting seperti kesihatan, kecemasan dan bekerja. Peru merekodkan 285,000 kes COVID-19 dengan 9,600 kematian. Airbus bakal menamatkan perkhidmatan 15,000 pekerja yang berpusat di Eropah berikutan kesulitan kewangan kesan pandemik COVID-19. Syarikat penerbangan gergasi Eropah itu akan membuang 5,000 pekerja di Perancis, 5,100 di Jerman, 1,700 di Britain, 900 di Spanyol dan 1,300 lagi di lokasi lain. Sementara itu, Kesatuan Sekerja Airbus menyuarakan bantahan terhadap pengumuman kumpulan itu dan menyeru untuk mengadakan rundingan dalam menghadapi krisis yang dianggap sebagai kitaran. Syarikat itu mahu memulakan pemotongan pekerjaan dalam beberapa bulan mulai musim luruh ini. Tumpuan terarah kepada pemberhentian secara sukarela dan persaraan awal. Bagaimanapun, pekerjaan utama turut akan termasuk dalam senarai pemberhentian kerja. Aktiviti perniagaan komersial Airbus telah menjunam hampir 40% ketika wabak itu melanda, menyebabkan sempadan ditutup, menghentikan operasi industri pelancongan dan menumbangkan pemain industri serta pesaingnya Boeing. Dalam pada itu, kumpulan Air France merancang untuk mengurangkan lebih 7,500 pekerjaan pada akhir 2022. 6,560 pengurangan akan dilakukan di syarikat itu, sementara lebih 1,000 lagi akan dikurangkan dari pengendali serantaunya Hub. Air France bagaimanapun enggan mengulas mengenai rancangan tersebut. Syarikat itu dijangka mengadakan perbincangan dengan Kesatuan Sekerja Jumaat ini. 3,500 daripada pemotongan pekerjaan itu disebabkan persaraan pekerja serta tiada pengambilan baharu.
Kita beralih ke bola sepak Liga Super. UiTM FC tidak berhasrat menggunakan khidmat pemain dari pasukan Liga M3 dan M4 untuk menguatkan pasukan utama mengharungi baki Liga tahun ini. Ini kerana jurulatih The Lions, Frank Bernhard, yakin dengan kemampuan anak buahnya yang mampu memberi tentangan di setiap perlawanan biarpun mereka berstatus pelajar. Jurulatih UiTM FC Frank Bernhard mengakui kesemua 27 pemain yang ada sudah faham dengan corak latihan dan perlawanan di bawah kendaliannya. Sekiranya mereka mengambil pemain baru, beliau bimbang akan mengganggu corak latihan pemain sedia ada yang sudah 3 minggu menjalani latihan. Should be enough also for the last, it is only 7 matches when we restart, so for 7 matches this must be enough. And if we have the small problems, we have a lot of students still behind us from the under 21s and under 19, so I don't need any other players anymore. Tambah beliau, tahap kecergasan anak buahnya kini semakin baik dan kesefahaman dengan pemain import juga semakin serasi. Namun beliau tidak menolak mereka masih memerlukan modul latihan yang lebih kompetitif sebagai persediaan rapi sebelum Liga kembali September ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas selesai sesi latihan di padang sintetik UiTM Shah Alam. Sementara itu, bagi pemain pertahanan UiTM FC, Muhammad Faizal Muhammad Arif dan Muhammad Afif Ashraf Muhammad Zabawi, beliau mengakui memerlukan masa dan modul latihan tambahan untuk kembali kompetitif. Banyak lagi yang kita perlukan latihan tambahan sebab kita tidak training selama 3 bulan. So, saya rasa kita perlu ambil masa lagi untuk capaikan satu fitness level sebelum game. Fitness saya rasa player semua maintain sebab masa PKP tu pun kita orang ada buat training sendiri apa semua. So bila kita dah dipanggil untuk disatukan time training ni, fitness tu tak menjadi masalah yang besar sangat lah. Jadi semua player dah bersedia. Tambah beliau, sebagai pemain sememangnya mereka semua rindukan untuk kembali berlatih bersama di padang. Apa yang menjadi keutamaan mereka sekarang ialah perlu kembali cergas bagi mengharungi baki perlawanan sebaik Liga dibuka semula. Baik, berita tengah hari edisi Rabu 1 Julai 2020 berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Jangan lupa patuhi SOP, jaga kesihatan dan sentiasa gunakan cecair pembasmi kuman bagi mencegah COVID-19. Saya Syuaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.